Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Okey, baiklah, saya akan sambung untuk hari ini berkaitan dengan strategi pengajaran anak di rumah. Okey, sebelum saya pernah kongsikan satu strategi pengajaran di rumah. Okey, hari ini saya akan sambung untuk strategi yang kedua, iaitu yang melibatkan pengajaran berunsurkan model. Okey, jadi bila saya sebut perkataan model, okey, sebab itu kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan model dalam pembelajaran ini. Okey, apa yang kita nak aplikasikan dalam model dan apakah itu model yang sebenarnya? Okey, baiklah. Model itu adalah satu bahan maujud. Okey, bahan maujud yang boleh membantu pengajaran anak di rumah. Dia akan lebih membantu untuk anak lebih faham sesuatu konsep yang dipelajari. Okey, baik. Jadi di sini, apa itu bahan maujud? Okey, bahan maujud ialah bahan yang konkret. Okey, bahan konkret yang boleh disentuh, yang boleh dirasa, okey, dan dipegang. Okey. Baik, bila kita sebut begini, maka maksudnya bahan ini adalah bahan yang nyata lah, yang kita nampak depan mata, yang realitinya dia wujud. Okey. Jadi, bila saya sebut perkataan model dalam video ini, okey, ia bermakna apa saja bahan mawujud yang nyata, yang realistik, yang nampak dan ia boleh disentuh dan dipegang. Okey. Bagaimana bahan ini boleh membantu anak dalam memahami sesuatu konsep dalam pembelajaran mereka. Okey, yang pertama sekali, apa kelebihan kalau kita gunakan bahan mawujud ni? Yang pertama sekali, melalui penggunaan bahan mawujud ni sebenarnya kita dah berjaya membantu anak faham tetapi menggunakan sensori yang mereka ada. Kita akan aplikasikan, memaksimumkan penggunaan organ-organ diri mereka, okey, seperti mata, telinga, okey, lidah, hidung. Okey, kerana apa? Kerana daripada bahan mawujud tadi, model tadi, okey, anak ini dapat mengaplikasikan, okey, penggunaan sensori mereka seperti penglihatan, okey, pendengaran, okey, rasa, jadi sentuhan. Okey, daripada sini, okey, mereka telah memaksimumkan penggunaan sensori anak-anak. Okay, anak-anak telah menggunakan sensori yang sebaiknya lah dalam pengajaran. Okey, yang kedua, bila kita sebut perkataan model dalam pengajaran ini, okey, bahan mawujud yang kita gunakan tadi dia bersifat nyata, kita nampak realistik. Okey, dalam kes ini anak dapat menggunakan, okey, meneroka idea-idea dan dia mampu mengaitkan idea tersebut dengan perkara-perkara yang abstrak dan kompleks. Okay. Dia akan lebih faham sebenarnya bila nampak benda tu depan mata dia, untuk dia interpret, okay, maksud di sebalik bahan mawujud tu dan dia kaitkan dengan tajuk yang dia belajar, dengan konsep yang dia nak pelajari. Benda-benda yang abstrak ni. Benda abstrak ni tak nampak, tapi bila kita wujudkan model depan mata dia, dia akan nampak dengan lebih jelas. Di sini kita sebenarnya sedang melihat tindak balas dan respon anak terhadap model yang digunakan tu. Dia belajar untuk mentafsir, dia belajar untuk buat analisis, ya. Okey, baik. Okey, sekarang ni, bagaimana kita nak aplikasikan dalam kehidupan seharian kita yang melibatkan pengajaran anak di rumah. Okey, kita boleh bagi contoh lah yang mudah sebenarnya. Okey, seperti contohnya kita nak anak kita ni tahu banyak laras bahasa ataupun kosakata yang banyak. Okay, ataupun kita nak anak kita belajar buat cerita pendek, karangan, ayat-ayat pendek. Okay, kita boleh bagi contoh apa? Okay, katalah kita ambil lah sebiji apple. Sebiji apple. Okay, apple ni benda memang kita nampak dengan mata. Okay, daripada situ anak dapat tahu apple tu warna apa, duduk kat mana. Okay, macam mana rasa apple tu. Kita kasih dia rasalah rasa apple macam mana kan. Jadi dia melalui sendiri pengalaman tersebut. Dia sentuh sendiri objek tersebut. Okay, bila dia dapat sentuh, dia dapat rasa dan dia alami sendiri perkara tersebut. Okay, tadi saya kata apple sebagai model kan. Model tadi apple. Okay, lalu kita pun suruh dia buat cerita pendek. Okay, cuba sekarang buat cerita pendek. Okay, ceritakan saya sebiji apple. Okay, nampak tak? Dia dapat idea yang banyak tau untuk menulis cerita pendek tu bila dia nampak benda tu dengan mata. Secara realiti, nyata. Okey, itu dari segi bahasa lah, bahasa Melayu mungkin kan. Okey, baiklah. Yang kedua, kalau dalam matematik, okey, sebagai contoh, katalah kita nak ajar anak kita ni faham berkaitan dengan konsep pecahan.
Okey. So kita pun ambil lah pizza ke kan. Kita potong part. Kita potong part. Okey, bila kita potong part tu, satu bahagian tu kita kasih pada anak. Anak yang sulung. Okay, 1/4 ni abang ambil. Okey, tinggal baki berapa? Tak cakap tinggal 3 kan. Okey, kemudian kita bahagi lagi pada 8 bahagian. 1/4. Kita keluarkan 1 jadi 1/8. Kalau kita ambil 2 bahagian jadi 2/8. So nampak tak kat sini dia kaitkan pecahan. Kita nak fahamkan dia konsep pecahan ni. Pecahan ni adalah kita nampak depan mata kan macam mana pecahan tu berlaku. Macam mana 1/4, macam mana 1/2, apa yang dikatakan dengan separuh, suku kan. Jadi nampakkan benda tu depan mata, dia akan lebih faham dan dia boleh kaitkan ilmu tersebut dengan perkara-perkara yang kompleks tadi. Begitu juga dengan pembahagian kan. Dia tak nampak kalau kita suruh bahagi untuk lazim terus. Ambil lah balang kan. Kita anggap sebagai guli tu sebagai model. Tadi pizza sebagai model, sekarang guli sebagai model. Guli tu kita masukkan setiap balang, sama isi setiap balang tu ataupun setiap gelas. Itulah konsep pembahagian. Kita cerita ke anak. Baiklah. Jadi di situ sebenarnya banyak sangat kita boleh kaitkan, banyak sangat mata pelajaran kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita yang melibatkan penggunaan model, benda yang wujud dan nyata yang kita nampak. Kerana apa? Kerana kita punya minda sebenarnya ni, minda kita akan mudah mengingat benda yang kita nampak. Jelas depan mata tu, dia akan lebih ingat dan dia akan lebih faham. Sebab kadang-kadang ayat matematik ni pun bersifat abstrak. Kadang-kadang certain ayat tu dia bersifat abstrak kan. Tak nampak kalau kita tak tunjukkan dengan jelas benda yang nyata. Baiklah. Jadi itu tips yang strategi yang kedua yang saya kongsikan pada hari ini. Semoga dapat diaplikasikan bersama anak-anak di rumah. Semoga bermanfaat. Dan insya-Allah saya akan sambung nanti strategi yang ketiga untuk pengajaran anak di rumah. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.